Okay, baik. A very good morning to all. Alright. So, untuk hari ini kita akan masuk ke bahagian 4.7, okay, which is transition elements. Okay, kita akan masuk ke bahagian transition element. Baik, saya akan mulakan dengan kita akan tahu, okay, first of all, what you should know adalah awak sepatutnya tahu di mana kedudukan transition element ni. Okay, so this is your periodic table. So ini semua adalah periodic table awak. So the position of transition element adalah antara between, okay, group 3 sampailah ke group 12. Okay, so ini adalah what we call as transition element. Apa benda tu transition element? Awak kena tahu transition element ni dia pelik sikit. Okay, sebab dia adalah dia ada beberapa karakteristik yang awak perlu tahu. Okay, dan juga dia orang ni start daripada group 3 sampailah ke group 12. Alright, so dia orang ni ada empat ciri utama. Okay, dia ada empat. Okay, remember 4 special characteristic, okay, in which you are going to know after this. Okay, so altogether there is there is four special characteristic for the element lah. Okay, for transition element ni. Okay, baik. So the next one, okay, because actually this sub chapter, okay, subtopic, okay, awak hanya perlu tahu dan juga awak perlu baca je benda ni sebenarnya. But I will enlighten it. Okay, saya akan terangkan mungkin lebih jelas lah kalau awak faham Okay, baik. So untuk transition element ni, first of all awak kena tahu dia punya physical characteristic ataupun properties dulu. Okay, dia orang ni semuanya adalah solid. Okay, solid with shiny surface. Okay, kiranya permukaan dia semua yang cantik-cantik semua. Alright, so dan juga the next one, it is very hard as compared to group 1 and also group 2. Okay, so dia lagi kuat lah berbanding dengan group 1 and also group 2. Okay, the next one, kalau kita tahu yang group 1 and group 2 tu ada alkali metal. Okay, so yang ini dia lagi kuat berbanding those alkali metal. Okay, and the next one dia ada high density, and the last one adalah they have high melting and also boiling point. Okay, baik. Alright, so kita tengok kat sebelah ni. Dia kata scandium and zinc are not considered as transition element because both do not show characteristic of transition element. Okay, so kita tengok dekat mana scandium dan mana satu zinc. Okay, scandium adalah kat sini. Alright, zinc adalah di sini. Okay, so kenapa diorang ni tak show characteristic of transition element? Okay, so ada beberapa kriteria yang mana mereka tak ikut lah. Okay, yang mana yang ini dikira yang ni lagi advance sebenarnya. Nanti awak dekat universiti awak akan tahu. Okay, kenapa dua benda ni tidak dikira sebagai transition element. Okay, baik. The next one, so awak dah tahu hari ni berkenaan dengan dia punya properties. And the next one you have to know is the special characteristic. Okay, dalam special characteristic untuk transition element, there are several things that you have to memorize. Okay, dan juga awak kena tahu dan juga kena faham. Okay, disebabkan diorang ni dia ada high melting point, dia ada high boiling point, lepas tu ada shiny surface, okay, dia ada high density, okay, dan selain daripada ciri-ciri yang kita sedia maklum tu, okay, diorang ni ada special karakteristik yang orang lain tidak ada. Okay, maksudnya elemen dalam group 1, okay, yang mana elemen dalam group 1, elemen dalam group 1 tak ada special karakteristik tersebut. Elemen daripada group 13 sampai group 18 pun tak ada special karakteristik. Okay, hanya ada dekat dalam transition element ni sahaja yang diorang boleh buat. Okay, baik. So untuk transition element, first of all diorang ni bertindak sebagai catalyst to increase the rate of reaction, okay, with the undergoing chemical change. Okay, so diorang ni kita tengok
Okey, dalam hal ni ini adalah Haber process. Okey, yang mana awak dah belajar waktu form 3 dulu. Okey, yang mana ion filling, okey, ion filling digunakan untuk convert nitrogen jadi amonia. Okey, baik. So, sekarang ni kita akan gunakan ion sebagai catalyst. Catalyst ni dia nak mempercepatkan proses. Okey, contohnya kalau dalam hal ni mungkin mungkin reaction ni akan ambil masa, contoh reaction ni akan ambil masa dalam 10 jam. Okey, tapi disebabkan kita pakai catalyst which is iron, okey, mungkin dia akan mempercepatkan proses dalam 8 jam macam tu. Okey, so it will increase the rate of reaction without undergoing chemical change. Maksudnya without undergoing chemical change ni, okey, iron ni tidak akan terlibat pun dalam equation. Okey, okey, dia tak akan terlibat pun dalam reaction. Dia hanya just to increase the rate of reaction. Okey, so dia punya kegunaan lah. Okey, hanya untuk increase the rate of reaction. Alright. Okay, so the next one kita akan pergi adalah the form colored compound. Okay, yang mana sekejap okay, transition element form colored ion or colored compound. So benda ni sebenarnya kita akan tengok kat lab. Okay, yang mana ada beberapa elemen dalam transition element, they are all have colored. Okay, diorang ni semua berwarna, ada warna merah, hijau, purple, okay, biru, kuning dan sebagainya. Okay, so contoh yang paling terkenal adalah chromium and also dichromate, in which you are going to see this thing after. Okay, dalam chapter 7, 6 macam tu tak silap saya. Okay, manganese dan juga manganate ion. Okay, so ini semua terletak dekat dalam transition element. Okay, so kita tengok chromium chromium, kita tengok chromium ni terletak dekat dalam group mana. Tengok chromium kita terletak dalam group 6, manganese dalam group 7, okay, iron group 8. So these are all transition element. Okay, semua ni lah transition element. So contoh tadi kita dah jumpa iron, dia boleh form colored dia boleh form they can act as catalyst. Okay, dan juga iron ni juga dia ada warna, dia boleh form colored compound which is green dan juga brown kan. Okay, so kalau dia iron 2 plus dia jadi green, kalau dia iron 3 plus warna dia adalah brown. Contoh yang ni mungkin ni brown, so ini kita akan consider dia sebagai Fe3+. Okay, sebab apa? Sebab dia ni adalah transition element that form colored compound. Alright, okay, the next one, okay, total semua sekali, okay, total semua sekali adalah okay, dia ada 4 special characteristic. Okay, please remember 4. Now we are going to the third one. Okay, yang mana transition element have more than one oxidation number. Apa maksud oxidation number? Oxidation number ni maksudnya how many diorang boleh berapa banyak diorang boleh donate diorang punya elektron. Okay, contoh dekat kelas hari tu saya pernah terangkan pasal ion, berkaitan dengan ion. So kita pernah berjumpa dengan ion ni sebelum ni. Okay, ion yang kita jumpa adalah ion 3 chloride. Okay, ion ni dia boleh jadi ion 2 plus. Okay, dia boleh jadi Fe 2 plus ataupun Fe3+. Okay, so ini adalah ciri-ciri yang special hanya untuk transition element. Okay, so kiranya kalau macam contoh lithium. Okay, lithium ni dia hanya boleh donate satu saja, which is lithium, so dia akan jadi lithium plus lah. Okay, tapi dia tak boleh jadi lithium 2 plus, tak boleh jadi lithium 3 plus. Okay, tak boleh. Okay, tapi kalau iron, manganese, okay, chromium, okay, vanadium, nickel, zinc, zinc tak boleh, sorry.
okey, zinc tidak termasuk, copper. Okey, so diorang ni ada ciri-ciri yang special yang mana they can form more than one oxidation number. Okay, so they can form uh, more than one oxidation number. Okay, alright. So diorang boleh form more than one oxidation number. Alright, more than one oxidation number. Alright, so kita akan pergi, okay, contohnya apa ni, contohnya adalah chromium okay, chromium, let's say chromium, kita ada chromium plus 3 and also chromium plus 6. So these are oxidation number special untuk chromium okay, maksud plus 3 plus 6 ni maksud dia boleh donate 3 elektron dan juga dia boleh donate 6 elektron. Okay, oxidation number ni dia can donate elektron. Okay, so ada beberapa lah elektron yang dia boleh donate kan. Okay, contohnya manganis. Okay, mangan ni dalam BM actually. Okay, manganis dia boleh jadi plus 2. Okay, dia boleh jadi plus 2, boleh jadi plus 4, boleh jadi plus 7. Okay, this you should know. Okay, and the most important part sebenarnya adalah selalunya yang famous adalah empat-empat ni lah. Okay, which is chromium, manganese, iron and also copper, in which you are going to see and you are going to face all of them, okay, after. So please remember, sebenarnya chapter 1 sampai chapter 5 ni, ini adalah basic, okay, kepada chemistry sebenarnya, okay, yang mana awak akan sentiasa jumpa dengan compound-compound ni, okay. Alright, the next characteristic ataupun special characteristic yang awak akan jumpa dalam transition element ni adalah transition element can form complex ion. Okay, diorang ni akan form complex ion. Apa benda tu complex ion? Complex ion ni lah yang saya nak tunjuk yang mana ini adalah research saya waktu waktu zaman universiti dulu. Okay, kalau awak perasan kat sini kan, okay, contoh kita ambil hexacyanophrate ion. Okay, hexacyanophrate ion ni dia macam ni. Dia satu tu, okay, which is iron. Iron ni dia dikelilingi oleh 6 cyanide. Okay, so ini kita kategorikan dia sebagai complex ion. Okay, so kita akan tengok macam mana nanti. Okay, so ini kita akan kategorikan dia sebagai complex ion. Okay, saya nak tunjuk kat awak. Sekejap. Mana? Oh, kita tak boleh nak ni lah. Saya tak boleh nak. Macam mana saya nak? Okay, it's okay. Abaikan. Baik, so dia boleh form complex ion. Okay, biasalah teknologi ni dalam masalahnya bila mana kita deal. Okay, baik. Sorry. Alright. So, kita tengok siapa yang dah bangun ni. 20. Yasmin baru bangun. Bukan baru bangun, baru isi Okay, baik. Alright, so kita akan tengok inorganic. Yang macam saya pernah tunjuk Okay, so okay, so ini adalah contoh. Saya akan tunjuk kat awak contoh form complex ion. Apa benda tu complex ion? So ini adalah contoh kepada complex ion. Kalau kita boleh nampak kat sini, ini kalau kita zoom sikit, okay, saya zoomkan lagi. Okay, benda yang saya buat tu, hilang pula.
Okey. Kita tengok kat sini. So ini adalah cobalt. Okey, ini adalah cobalt. Okey, cobalt yang dikelilingi dengan apa tu? N, nitrogen dan sebagainya. Okey, so ini yang saya tunjukkan ni, okey, oops. Yang saya tunjukkan ni, so itu sebenarnya adalah inilah yang kita namakan, okey, inilah yang kita namakan sebagai dia boleh form complex ion. Okey, it can form complex ion. Alright. Okey, yang ni. So ini sebenarnya adalah complex ion. Okey, so kita tengok ni cobalt kan. Okey, so kita comparekan dia dengan transition element. Ada tak cobalt dalam transition element? Okey, CO. Yes. So inilah kita punya saya punya apa? Eksperimen dulu waktu kat universiti. Okey, which is saya akan gunakan cobalt. Okey, yang mana cobalt digunakan, okey, cobalt digunakan payah betul bila kita deal dengan teknologi ni. Biasa okey. Baik. Alright, so cobalt digunakan okey sebagai special characteristic of cobalt, dia boleh jadi transition element in which dia boleh form, okay, it can form complex ion. Okay, baik. Alright, so the next one, kita akan pergi adalah uses of transition element in industry. Okey, awak kena tahu apa kegunaan transition element dekat dalam industri. Okey, contohnya iron is used in Haber process. Okey, platinum is used in Augsburg process. So ini adalah semua pembacaan lah. Okey, ini semua pembacaan. Okey, vanadium oxide digunakan dalam contact process to produce sulfuric acid. Nickel is used in the hydrogenation process. Okey, to produce margarine dan sebagainya. Okey, selain daripada tu yang pakai catalyst dan sebagainya, awak kena tahu contoh manganese ni, tengok is used to make stained glass window. Yang ada bertumpuk-tumpuk tu kan. So kita akan gunakan manganese sebenarnya. Okey, iron, okey, digunakan nak buat jambatan. Okey, titanium, okey, warna-warna tu. Okey, baik. Alright, so untuk hari ni latihannya adalah 4.7. Okay, number 1 and also number 2, do it all. Okay, so kita akan semak pada hari Isnin. Alright. Okay, so I think that's all for today. So sebenarnya memang apa ni, awak kena tahu. Okay, kita kena tengok balik. Okay, kita kena tengok balik apa karakteristik of transition element. Okay, apa yang special dan sebagainya. Okay, baik. So alright, so thank you. And I hope you got something lah from today's lesson. Okay, alright, so that's all. Thank you so much.